السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, lihat pada muka surat 61 ayat ke-69 jilid yang keempat, ya, tafsir Ibn Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, sungguhnya aku adalah saudaramu, maka janganlah kamu berdukacita terhadap apa yang mereka kerjakan. Nampaknya perjalanan ini jauh dari Kanaan ke Mesir, menyebabkan mereka kena bermalam. Dan kemuliaan atau penghormatan yang diberikan oleh Yusuf AS kepada adik-beradik sejumlah 11 orang ni adalah memberi mereka tempat tidur. Dan mungkin juga kepada semua orang datang di tempat jauh, dia sediakan tempat penginapan. Begitu pemurahnya Nabi Yusuf AS dengan kejayaannya dalam pentadbiran ekonomi negara Mesir itu. Jadi negara yang kaya. Jadi bila mereka balik dalam bilik, disebut oleh ahli tafsir, para ulama tafsir, bahawasanya setiap bilik menempatkan 2 orang. Jadi abang-abangnya seramai 10 orang itu, mereka dapat duduk berdua. Dan Bunyamin yang terakhir itu tidak ada siapa duduk dengannya. Dia duduk seorang diri. Maka ketika itulah datang Yusuf AS ke biliknya. Ini tidak disebut, tapi kita dapat faham manusia apa yang dipanggil sebagai mahazif dari sudut matuyat, yang telah saya terang kepada tuan-tuan beberapa kali dalam kuliah yang terdahulu. Jadi nampaknya Nabi Yusuf mempunyai kesempatan untuk berkhalwat dengan Bunyamin. Dan hendaklah kita faham perkataan khalwat ni bukan merujuk kepada berduduknya 2 orang lelaki untuk tujuan melakukan perkara yang haram, ataupun lelaki dan perempuan dalam konteks penggunaan bahasa kita. Kerana dari sudut bahasa Arab, khalwah itu berarti berduaan, tapi tidaklah semestinya merujuk kepada benda yang haram. Macamlah perkataan akibat. Dalam bahasa Melayu kita, perkataan akibat ni merujuk kepada kesudahan yang buruk, bukan? Tapi bahasa Arab, wala akibatul lil muttaqin. Akibat itu hujungnya adalah kebaikan untuk orang yang bertakwa. Begitu juga penggunaan perkataan fitnah yang pernah saya terang kepada tuan-tuan. Wal fitnah tu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Ada di kalangan masyarakat yang menterjemahkannya sebagai buhtan. Mereka kena bezakan tuduhan dengan fitnah. Fitnah bahasa Arab ini berarti lebih syumul, lebih besar, dan menuduh orang terhadap melakukan perbuatan tertentu. Ini adalah satu juzuk kecil daripada fitnah. Fitnah tu merupakan kerosakan, perkara-perkara keburukan, maksiat yang berlaku dipanggil sebagai fitnah. Jadi jangan kita salah tafsir membaca Al-Quran untuk kita tafsirkan ikut pandangan kita. Ini salah. Sebab itu saya menggalakkan tuan-tuan untuk membaca daripada kitab-kitab tafsir. Contohnya tafsir Ibn Katsir ini, yang telah pun disaring dan dikeluarkan daripadanya cerita-cerita Israeliat yang kadang-kadang seorang daripada kita gagal untuk memahaminya dengan betul, seperti dikehendaki Ibn Katsir. Itu semua telah dikeluarkan dalam tafsir menyerujukan kita ini. Perkara-perkara Israeliat ini dikeluarkan supaya tidak menyebabkan seseorang itu melencong dari kefahaman yang benar. Baik, Allah menceritakan tentang saudara-saudara Yusuf setelah mereka datang kepada Yusuf bersama dengan saudara kandungnya Bunyamin seperti yang diharapkan. Yusuf menyambut mereka dan kemudian menerima mereka dengan penuh keakraban, lemah lembut. Dan bila mereka semua telah ditempatkan, dia ambil peluang itu untuk bercakap secara direct kepada saudaranya itu dan menerangkan agar dirinya tidak cemas, tidak sedih dengan apa yang mereka lakukan terhadapnya. Menunjukkan kat sini bahawa si Bunyamin menceritakan kepada Nabi Yusuf AS terhadap kejahatan abang-abangnya tak kala Yusuf telah pun tiada di samping mereka. Nampaknya berterusan kejahatan dan perbuatan membuli itu berlaku. Sebab itu baginda mengatakan, inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan kamu rasa sedih atas apa yang mereka lakukan. Perkataan tabta'is datang perkataan bu's, maknanya perkara-perkara buruk yang dilakukan kepada Bunyamin. Muslim-muslim rahmati dan dikasihi sekalian, dapat kita lihat di sini bila tiba ke-10 saudara tiri kepada Nabi Yusuf ini bersama dengan adik, mereka menuju ke tempat Nabi Yusuf. Dan bila Bunyamin telah diterangkan kepadanya bahawa aku ni merupakan Yusuf, abang kamu, percaya atau tidak, memang masa telah berlalu dan keadaan semuanya telah berubah dan Allah telah memberi limpah kurnianya kepadaku. InsyaAllah selepasnya aku akan menjemput kamu semua. Dan dari sudut bahasa Arab, kalau kita lihat perkataan awa ni dari sudut bahasa berarti menampung, memberi tempat, dan juga bermakna memeluk. Ada syurga namanya Jannatul Ma'wa.
Maknanya syurga yang penuh dengan kenikmatan, seolah-olah seorang itu berada dalam tempat yang sangat empuk, yang menggembirakan, yang eksklusif, yang kondusif. Maka itu perkataan awal yang dapat ditampung dalam ayat ini. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihan, kemudian kita lihat pada ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 70, 71, 72 insya-Allah. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adhana mu'adhdhinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Sadaqallahul azim. Maka tak kala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf masukkan tempat sukatan ke dalam karung saudaranya. Kemudian mereka beredar, berteriaklah seorang yang menyeru, "Hai kafilah, sungguhnya kamu adalah orang yang mencuri." Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu, "Barang apakah yang hilang daripada kamu?" Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala sukatan diraja. Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Allahu Akbar. Sungguh dramatik apa yang berlaku ini. Sebaik saja mereka mengambil bahan mereka, dan nampaknya kata Ibn Arafah, falamma jahazahum bijahazihim. Zahir daripada ayat ini, konteks ayat ini, dalam ayat yang ke-50 dahulu ketika penggunaan yang sama disebut oleh Allah, falamma jahazahum bijahazihim. Tapi di sini jahazahum bijahazihim, dan saya telah terang kepada tuan-tuan jahazun ni apa maknanya. Maka persiapan diberikan kepada adik-beradik yang 11 orang ni. Nampaknya jahazahum kali kedua ini diberi pada mereka lebih daripada yang pertama. Kerana ini merupakan seorang penguasa yang besar yang diberi kepadanya hakut tasarruf al-kamil, diberi kepadanya hak untuk penentuan dan pemberian pengagihan mengikut kehendaknya, dan dia telah bertindak dengan adil dan cekap. Ini kelebihan yang ada pada Nabi Yusuf sehingga disayangi dan diamanahkan demikian besar tanggungjawab oleh si raja yang telah masuk Islam, yang telah kita bincangkan sebelum ni. Di sini satu perkara yang menarik yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Di sini perlunya seorang yang ikhlas, dan kita telah belajar sifat ihsan yang ada pada Nabi Yusuf itu sehingga melunakkan hati si raja, membiarkannya untuk bertindak mengikut kehendaknya kerana keyakinannya. Dia beri empowerment kepada si Yusuf AS untuk pentadbiran kerana meyakini bagaimana kemampuan integriti yang ada pada dirinya. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita seorang raja besar, khalifah besar kerajaan Uthmaniyah? Saya bawa benda ni hanya untuk renungan kita bersama-sama. Ini adalah seorang sultan yang jabbar. Namanya sultan, kalau ikut bahasa Arab ejaannya Salim, tapi dipanggil Slim. Sultan Salim ini merupakan seorang sultan yang terkemuka dengan pedangnya. Dia dipanggil sebagai Yauz. Memang dia merupakan seorang Yauz, dalam bahasa Turki merujuk pada Sa'iqah. Dia macam halilintar. Sultan Salim ini adalah sultan yang ke-9 kerajaan Uthmaniyah. Merupakan seorang Malik Al-Qahir Al-Battash, Safahat Dima' Wasalabul Arwah. Semua sifat keganasan, kebengisan ada padanya. Bahawa dia ni seorang yang suka menumpahkan darah, seorang yang sangat kasar, seorang yang suka mengambil nyawa orang. Adakah tuan-tuan bayangkan Aleppo ataupun negara Halab itu yang satu masa dulu merupakan negara orang Islam, tapi oleh kerana dia marah kepada penduduk tersebut, dia telah mengenakan pada mereka ni satu pencukaian, satu cukai, dipanggil sebagai Malul Aman. Namanya bukan main baik lagi, harta keamanan, tapi sebenarnya habis semua harta orang kat situ diambilnya tuan-tuan. Dan dia telah pun mengamanahkan seorang wakil dari situ supaya masukkan namanya dalam doa-doa untuk diungkapkan pada hari Jumaat. Tapi orang itu pun dibunuhnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan, kisah ni dikemukakan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ali At-Tantawi dan buku beliau bertajuk Rijalun Minat Tarikh. Cerita orang-orang yang berpengaruh dan juga berkedudukan dalam kepimpinan, antaranya Sultan Salim, Sultan yang ke-9 dinasti Umayyah ni tuan-tuan, dinasti Uthmaniyah ini. Sultan yang ke-9 dalam kepimpinan kerajaan Uthmaniyah ini. Ada tuan-tuan bayangkan, dia ni ketika seorang Perdana Menteri dia namanya Yunus Basha, ni merupakan Rais Wuzara, ini apa kita panggil menteri, Perdana Menterinya. Dia sebagai Sultan dan Perdana Menterinya. Perdana Menteri ini pernah minta kepadanya, berkata satu benda yang benar, bahawa bayangkan tuan-tuan, dia menegur raja ini dengan satu perkataan yang benar, maka tentu juga dia suruh petugasnya untuk memenggal kepala Yunus Basha ni tuan-tuan, sehingga tempat pembunuhan ini kekal sampai ini. Kalau kita pergi ke Palestin, dekat Gaza, tempat ini dipanggil sebagai Yunus Ad-Dawadar. Ini tempat Yunus Basha dibunuh. Dia baru ucapkan satu perkataan, dia taruh dia penggal kepalanya tuan-tuan. Bayangkan juga seorang lagi Perdana Menteri yang bertugas selepas itu, namanya Bari Basha.
Bahri Bashar ni memberi nasihat kepada si raja Sultan Salim ini, ya Maulana fani amaluna wa asakiruna fi harbihim wa tubqi lahum awqafahum yasta'inuna biha alaina. Dia menegur raja bahawa raja ni mungkin tak cermat dari sudut pemikiran, tak teliti, tak betul cara pentadbirannya. Dia telah pun memberikan kebenaran kepada Syarah Kisah. Syarah Kisah ni orang yang memerintah negara Mesir pada masa itu, yang datang daripada Asia Tengah. Syarah Kisah ni dia beri kepada orang ni, pedang orang tu meranginya habis-habisan, merangi kerajaan Osmaniyah, tapi dia kata tak apa, boleh gunakan harta wakaf itu ikut suka kamu. Kan pandangan ni tak betul, tuan-tuan. Maka Perdana Menteri Mesir ini, Perdana Menteri Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah ni menegur si raja, kita buat ni salah, tindakan ni salah. Bayangkan tuan-tuan, wa kanat rijalu as-sultan fi rikab fa asyara ila jallat fa quti'a unuqul wazir wa zara ra'suhu al-ardi qabla an yasira sultan ala zahril faras. Bayangkan tuan, ni Sultan Salim punya kejamnya bila Bahri Bashar menasihatkan dia, tindakan itu salah, kena dibetulkan, jangan buat begitu. Belum sempat dia naik kuda, kakinya baru sebelah pijak kat tempat kuda itu, dan sebelah baru naik, dia bagi isyarat kepada jallat. Jallat ni macam pembunuh dia lah, tugas atau pegawai membunuh yang ada sampingnya. Tunjuk saja leher Bahri Bashar, kaki dia belum naik atas kuda, tuan-tuan, yang sebelah tu dah jatuh kepala si Bahri Bashar itu, kerana hanyalah menegur dia dalam satu perkara dan teguran itu benar, qaulul haq, kata-kata yang benar. Ya Allah, zalimnya, jahatnya. Saya saja nak cerita pada tuan-tuan, ini kisah kepimpinan yang tinggal dalam sejarah. Macam mana hebat sekalipun seorang itu, pasti berakhir tiba-tiba dalam kezaliman, kebengisan, kejahatannya itu, tuan-tuan. Mufti kerajaan Osmaniyah telah pun menjalankan tanggungjawabnya untuk menasihati si raja. Ketika raja mengumpulkan semua orang penting, supaya dikatakan, tuan-tuan, ni satu kata-kata lah, bahawa kalaulah seseorang itu dipilih untuk menjadi menteri dalam struktur pentadbiran raja ataupun khalifah, dia dapat gelaran khalifah kerana dia telah minta daripada kerajaan Abbasiyah supaya memberi kepada jawatan itu, dan ditanggalkan, dilucutkan daripada jawatan khalifah Abbasiyah yang terakhir itu. Dia ingin minta padanya dari Baghdad, dan dia juga telah menawan Baghdad, Damsyik dan semua tempat dikumpulkan di bawah pemerintahannya yang besar, Sultan Salim ini. Wa kana rajul idza sumiya lil wazara kataba wasiyatahu wa ada kafanahu wa wada'ah lahu fala yadri kullama zahab liuqabil as-sultan aya'ud mashiyan ala rijlaihi am mahmulan ala qifah. Kata-kata ni sangat menarik, tuan. Bahawa pada zaman itu, sesiapa yang dipilih untuk menjadi jawatan penting macam menteri, siaplah, kena tulis wasiat lah, dan siapkan kain kapannya. Orang Turki dahulu, perintah mereka pakai kain kapan di kepala. Itu sebab serbannya besar, kerana tujuannya bila mati nanti senang untuk dikafankan. Maka telah menyiapkan kain kafannya. Sepatutnya orang dipilih jawatan-jawatan penting ni gembira dengan allowance, gaji, dengan apa semua. Tapi tak, zaman Sultan Salim tak. Siapa dipilih naas lah. Sama ada engkau jadi orang yang disenangi olehnya, ataupun dengan mudah dia membunuh engkau dengan satu arahan isyarat yang dia berikan kepada jallat. Tuan-tuan, semua orang lantik masa ketakutan yang amat sangat. Adakah dia akan pulang dengan kepalanya tegak di atas badan, ataupun dia sudah diusung di atas apa, tuan-tuan? Atas kereta mayat, dibaringkan di atas belakangnya. Saya nak bawa cerita ni untuk tuan-tuan faham bagaimana perlunya menasihati kepimpinan di atas satu tanggungjawab. Dan itulah yang berlaku pada Nabi Yusuf AS. Walaupun perkara ni merupakan satu perkara yang berlaku di luar daripada list senarai kenabian, tapi ini pengalaman yang menarik. Jadi saya nak cerita pada tuan, siapa yang punya peranan membetulkan cara berfikir sultan yang zalim ini, mufti kerajaan Osmaniyah ni, siapakah namanya? Nanti saya akan terang kepada tuan-tuan, kerana ada kaitan dengan kebijaksanaan Nabi Yusuf, bahawa mufti ini belajar daripada Nabi Yusuf untuk menasihati raja dengan betul, dan akhirnya raja menjadi orang yang lebih, apa yang kita nak panggil, mengubah cara berfikirnya menjadi seorang yang saleh. Ini dia merupakan kebijaksanaan yang dinamakan sebagai hikmah. Yu'til hikmata ma yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan huraikan lanjut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi